Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi petang ini bersama dengan Cikgu Najihah dalam kelas Bahasa Melayu. InsyaAllah kita akan sambung pembelajaran kita di unit 14. Okey, tajuknya milik kita. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang tanda baca. Okey, jom kita tengok apa itu tanda baca. Okay, jadi hari ini cikgu nak ajar kamu beberapa tanda baca sahaja, iaitu tanda noktah dan juga koma. Okay, dan juga huruf besar. Okey, sebenarnya tanda baca ni ada lagi yang lain. Contohnya tanda soal, tanda seru, okay, dan lain-lain. Tapi untuk hari ini kita belajar yang ini sahaja dahulu. Okey, jadi tanda baca yang pertama ialah tanda noktah. Okey, tanda noktah ataupun tanda titik. Ni bentuk dia. Ni tanda dia. Okey, tanda titik. Okey, tanda titik ni tanda noktah ni kita letak di akhir ayat. Contoh ayat di sini ada pondok di halaman rumah jagu. Okey, jadi di akhir ayat ni kita letak tanda noktah ataupun tanda titik. Okey, kalau kita buat ayat, tak kisahlah ayat kita ni pendek ke, panjang ke, belakang dia wajib letak tanda noktah. Kalau tak letak, soal jawapan kita ataupun ayat kita dianggap salah. Okey, jadi ayat kita tak lengkap lah, salah lah. Jadi wajib letak di akhir sekali, belakang sekali. Okey, bukan di tengah-tengah tapi di belakang. Okey, seterusnya yang kedua ialah tanda koma. Okey, bentuk tanda koma macam mana? Okey, macam ni. Ni bukan huruf waw. Okey, ni tanda koma. Okey, tanda koma ni kita guna untuk menyambung ayat. Okey, dan dia berada di pertengahan ayat. Dia bukan berada di akhir ayat. Dia berada di pertengahan. Okey, biasanya kita gunakan tanda koma ni untuk membahagikan beberapa jenis barang atau apa-apa je lah. Okey, contohnya ayat di sini, saya membeli pen, pensel dan pemadam. Jadi ada 3 jenis benda. Satu, yang pertama pen, yang kedua pensel, yang ketiga pemadam. Jadi di antara pen dan pensel ni kita kena letak tanda koma. Okey, tetapi kalaulah benda ni ada 2 sahaja, contoh pen ni tak ada. Okey, jadi tak perlulah letak tanda koma. Jadi kita punya ayat akan jadi saya membeli pensel dan pemadam terus. Tetapi kalau benda kita ada lebih daripada 2, kita kena letak tanda koma ni. Okey, di pertengahan ayat. Okey, seterusnya ialah huruf besar. Okey, huruf besar kita kena tulis ada 2 jenis, ada 2 tempat yang kita perlu tulis huruf besar. Okey, yang pertama ialah huruf pertama dalam ayat. Okey, contohnya di sini bawah ni saya membeli pen, pensel dan pemadam. Okey, jadi huruf pertama untuk ayat ni ataupun apa-apa ayat je wajib tulis huruf besar. Okey, kalau tak ayat kita dikira salah. Okey, salah. Okey, tak kisahlah depan ni perkataan apa pun, huruf yang pertama kat sini, kat depan sekali ni wajib tulis huruf besar. Okey, jadi yang kedua ialah kata nama khas. Okey, kata nama khas kita kena tulis huruf besar walaupun dia berada di pertengahan ayat. Okey, apa tu kata nama khas? Okey, kata nama khas ni contohnya macam nama orang, nama kita. Okey, nama awak, nama ibu, nama ayah kita ataupun nama negeri kita, nama negara kita. Okey, nama tempat. Jadi nama-nama tu kena tulis huruf besar. Contohnya kat sini ayat bawah ni, nama saya ialah Fatimah. Jadi Fatimah ni ialah nama orang. Jadi F ni kena tulis huruf besar. Okey, contoh lagi kata nama khas yang lain. Contoh nama negeri kita. Negeri kita nama apa? Okey, betul, nama Terengganu. Okey, jadi bila kita
menulis ayat. Kemudian ada Terengganu. Jadi T tu kena huruf besar. Okey. Ataupun nama negara kita, Malaysia. M kena huruf besar. Ataupun nama tempat, Muzium Negeri Terengganu. Okey, M kena huruf besar. Okey. Baiklah, sekarang kita boleh murid-murid boleh rujuk buku teks muka. Okey, jom kita baca kat sini. Okey. Okey, untuk teks ni dia ada kesalahan tanda baca. Jadi kita perlu baca dulu kemudian kita edit yang mana yang salah. Okey. Jom kita baca dulu. Okey, ada pondok di halaman rumah Jagu. Nama pondok itu Pondok Malaysia. Jagu, Nizam dan Ganesh selalu bermain di situ. Hari kebangsaan hampir tiba. Mereka menghias pondok itu. Jagu menampal gambar pemimpin negara. Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Pondok itu cantik. Sekarang, mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Okey, jadi kita dah baca tadi teks ni. Okey. Okey, jadi dalam ni ada beberapa ayat yang tanda bacanya salah. Okey, jom kita tengok satu persatu. Okey, kita tengok perenggan pertama. Okey, perenggan pertama ni dua baris ni. Okey, ada pondok di halaman rumah Jagu. Okey, akhir sekali dia letak titik. Jadi ayatnya dah betul. Okey, Jagu nama orang pun ditulis huruf besar. Okey, ayat pertama dah betul. Okey, yang kedua, nama pondok itu Pondok Malaysia. Okey, dia tulis P dan N ni huruf besar. Okey, sebab apa? Sebab ni ialah kata nama khas. Ni pondok dia. Pondok Malaysia. Okey. Kemudian ada titik di akhir ayat. Kemudian Jagu, Nizam dan Ganesh selalu bermain di situ. Okay, Jagu ada 3 nama, jadi kita letak koma di sini. Okay, jadi ini dah betul. Okey. Kemudian yang tengok perenggan yang kedua. Hari kebangsaan hampir tiba. Okey, dah ada titik, betul. Mereka menghias pondok itu. Okey. Apa kita perlu letak di sini? Betul, titik. Dia letak titik. Jadi, kita kena letak tanda noktah. Jagu menampal gambar pemimpin negara. Macam ni. Okey, jadi yang betulnya, okey, dah betul dah. H, kena huruf besar. Lepas ada titik, ada tanda noktah di akhir ayat. Kemudian, untuk mulakan ayat yang baru, kena tulis huruf besar. M, mereka. Okey. Kemudian, kita tengok perenggan yang ketiga. Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Okey, dah ada titik, dah betul. Dia, huruf besar, menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Okey, di sini ada 3 warna. Jadi, kita kena letak tanda apa kat sini? Betul, tanda koma. Okey. Dan titik di akhir ayat. Okey, untuk ayat yang kita nak tulis ayat baru pula. Okey, kena tulis huruf besar. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Okey, Malaysia ni kena huruf besar sebabnya ini adalah nama negara kita. Okey. Jadi, macam ni lah. Okey, ada tanda koma, ada huruf besar, titik. Okey, lepas titik, ayat yang baru kena tulis huruf besar. Okey, seterusnya, perenggan yang terakhir, pondok itu cantik. Kat sini dia letak titik, kita kena letak tanda noktah. Okey, kemudian lepas tanda noktah, S ni kena huruf besar. Sekarang. Mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Okey, jadi inilah yang sebetulnya. Okey. Jadi
bila kita menulis semula, okey, kita menulis, okey, jangan lupa untuk setiap perenggan ni kita kena selang satu baris, okey, supaya kita punya penulisan ni nampak kemas, okey. Baiklah, sekarang murid boleh tengok buku aktiviti jilid kedua, okey, muka surat 10. Arahannya ialah salin ayat dengan tanda baca yang betul. Okey, jadi apa yang kita perlu buat ialah kita baca dan kita pilih yang mana tanda baca betul, tanda koma ataupun tanda nokta. Kemudian kita tulis semula jawapan yang betul di bawah ini. Okey, contoh yang pertama. Sekolah Jagu mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Okey, bila di akhir ayat, apa tanda baca yang betul? Tanda koma ataupun noktah? Ya, betul, tanda noktah ataupun tanda titik. Okey, jadi jangan lupa lepas kita tulis ayat ni, akhir sekali kena letak tanda titik. Dan di depan kena tulis huruf besar. Okey. Seterusnya yang kedua. Pertandingan hiasan kelas diadakan pada bulan ini. Okey, di akhir ayat kena tulis tanda titik, tanda nokta ataupun tanda koma. Betul, tanda nokta. Okey. Di belakang ayat hanya tanda nokta sahaja. Dan di depan perlu ditulis huruf besar. Okey. Jadi untuk nombor 3, nombor 4 dan nombor 5, murid boleh cuba buat sendiri. Okay, boleh baca dan pilih jawapan yang betul. Kemudian tulis semula. Okey, dan yang kedua, okey, buku aktiviti muka surat 11. Okey, arahannya ialah tulis semula cerita di bawah dengan tanda baca yang betul. Okey, jadi arahan dia kita kena baca semula. Okey, macam kita buat sama-sama tadi yang dalam buku teks ni. Okey, apa yang kita kena buat, kita kena baca dulu dan kenal pasti kat mana kesalahan tanda baca. Kemudian kita tulis semula jawapan yang betul di sini. Okey, cara tulis kamu kena ikut perenggan. Okey. Perenggan 1, perenggan kedua, perenggan ketiga. Untuk setiap perenggan, jangan lupa selang satu baris macam cikgu buat ni. Okey, macam cikgu buat ni. Okey, kita tengok, kita baca dulu kat mana kesalahan dia. Okey, hari kebangsaan hampir tiba. Okey, dah ada titik. Okey, betul. Okey, lepas titik, kena huruf besar. Okey, sini dah betul. Normi dan Abang Norman menghias basikal. Betul ke tidak? Ya, betul. Dah ada tanda noktah di sini. Okey. Nama Abang Norman pun dah ditulis huruf besar. Okey, jadi dah betul lah di sini. Okey. Selepas tanda noktah, kena tulis huruf besar. Okey, ni dia dah tulis. Jadi, kita kena edit lah dia. Di kena huruf besar. Dia mahu basikalnya nampak cantik. Titik. Okey, perenggan kedua. Normi mengambil jalur gemilang, bunga raya dan tali. Di sini ada 3 benda. Jalur gemilang, bunga raya dan tali. Jadi, kita kena letak tanda koma di sini. Okey. Dan jalur gemilang J dan G huruf besar sebab ni adalah nama bendera Malaysia. Jalur gemilang. Okey, koma, bunga raya dan tali. Okey, ni sama lagi. Ada salah lagi. Lepas tanda noktah, D ni kena huruf besar. Okey, D kena huruf besar. Okey, dia meletakkan bunga raya di hadapan basikal. Okey, kat sini di akhir ayat kena letak titik. Okey, kena letak tanda noktah. Okey, kemudian jalur gemilang pula diikat di belakang basikal. Okey, tanda noktah di belakang. Okey, dan akhir sekali untuk perenggan ketiga, Normi berasa bangga kerana basikalnya cantik. Okey, di akhir ayat apa kita perlu tulis? Tanda noktah, titik. Okey, jadi kita dah lihat kat mana kesalahan tanda baca. Jadi murid-murid boleh tulis semula jawapan yang betul di bawah ini. Okey, jadi itu sahaja
untuk kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.